membawa saya kepada poin bahawa kenapa Hadi checkmate semalam. Kedua hari lepas Hadi cakap bahawa jangan risau, tak lama lagi akan jatuh kerajaan ini. 2-3 orang lah. Ramai jugalah mesej saya, bukan 2-3 orang. Is, betul ke kerajaan ni akan tumbang Is? Betul ke macam ni Is? Hadi kata macam tu Is. Nah, kenapa tak tanya Hadi nak tumbang macam mana? Nyatakan kaedah tumbang tu macam mana? Saya dah 2-3 live saya buat. Ada lagi orang tanya saya. Saya kata tengoklah live saya. Tanya Hadi nak tumbang tu macam mana? SD dah tak boleh pakai. SD dah tak boleh pakai tuan-tuan. So dia kata tumbang dengan cara ROS telah membatalkan. ROS telah membatalkan, telah tular satu surat hari ini bahawa ROS membatalkan, atau bukan hari ni, 2 hari bulan Mac, satu surat pembatalan UMNO. Dia kata, saya baca. Untuk, pengesahan berhubungan untuk usul tambahan ucapan dasar Presiden di Perhimpunan Agung UMNO 2022. Nama pertubuhan UMNO. Untuk makluman YB Datuk Seri, Jabatan Permentaran Pertubuhan Malaysia telah meneliti secara terperinci permohonan pindahan usul tambahan ke atas usul ucapan dasar Presiden UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO yang telah menetapkan bahawa jawatan Presiden dan Presiden tidak dipertandingkan pada penggal yang akan datang. Dengan ini mengambil kira dasar parti UMNO yang berkuat kuasa. Berdasarkan semakan pada makluman dan dokumen yang dikemukakan bersama surat UMNO bertarikh 27 Januari 2023, 2 Februari dan 14 Februari, jabatan ini telah mendapati bahawa usul tambahan UMNO yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO tersebut adalah tidak teratur serta bertentangan dengan bercanggah dengan peruntukan di bawah pasal 9.3 Perlembagaan. Justru dengan ini, justru itu dengan kuasa-kuasa diperuntukkan kepada pendaftar pertubuhan, maka keputusan usul tambahan ucapan dasar Presiden di Perhimpunan Agung UMNO jawatan kuasa tidak dipertandingkan pada penggal parti yang akan datang adalah tidak sah. Sehubungan itu, parti UMNO hendaklah mengambil tindakan pembetulan corrective measures dengan tidak mengenepikan perlembagaan UMNO di bawah pasal 9.3. Right. So dia kata tidak sah. Bukanlah UMNO tu tidak sah. Okey, itu yang pertama. Cuma usaha untuk dia nak tak berlaku pertandingan presiden dan presiden tidak sah menurut surat tersebut. Namun begitu, keluar pula kenyataan daripada Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN. UMNO dikecuali di batal pendaftaran. Saifuddin Gesa perjelas keputusan. Okey. Kumpulan anti rasuah bimbang terhadap tindakan menteri menggunakan budi bicaranya untuk mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftaran di bawah pertubuhan ROS. Okey. Maksudnya dekat sini, UMNO dikecualikan di batal pendaftaran, Saifuddin Gesa perjelas keputusan. Dengan arti kata lain, Saifuddin Nasution telah membuat pengumuman UMNO dikecualikan daripada dibatalkan pendaftaran. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini checkmate kepada Hadi Awang. UMNO tidak dibatalkan. Dan itulah sebenarnya poin saya nak bawa malam ini. Kesilapan besar Hamzah Zainuddin sewaktu beliau menjadi Menteri KDN dahulu. Dan kenapa tiba-tiba Menteri KDN boleh membatalkan surat tersebut? Itu bidang kuasa menteri di bawah Akta Pertubuhan 1966, tuan-tuan. Section 5. Section 5 Akta Pertubuhan memberi kuasa yang amat luas kepada power of ministers to declare a society unlawful. Memberi kuasa yang amat luas kepada menteri bagi mengemukakan sama ada pertubuhan itu sah atau tidak sah. Ini tidak adil. Adil tak adil itu kuasa menteri. Jadi sekarang ini adakah sah usul tersebut? Sah. Adakah boleh Presiden dan timbalan Presiden tidak bertandingkan? Boleh. Dan ini bukan kali pertama UMNO buat benda ni. Kan kita, siapa yang ikut UMNO lama? Saya ni walaupun bukan orang UMNO, saya ikut UMNO lama. Beberapa kali pernah tidak dipertandingkan jawatan Presiden. Betul tak? Ini bukan benda yang pelik. Saya pun tak faham. Tapi saya faham sebenarnya. Dan membawa saya kepada poin saya. Itulah sebenarnya kesilapan terbesar Hamzah Zainuddin sewaktu dia menjadi Menteri KDN. Apa kesilapan terbesar dia? Kesilapan terbesar dia adalah membenarkan UMNO untuk kekal. Okey, saya bagi background sedikit.
Saya bagi background. Share yang ni. UMNO sepatutnya mengadakan perhimpunan pemilihan parti paling lewat, kalau tak silap saya, pada bulan Jun tahun lepas, 2022. Kalau tak silap saya. Pada Jun, Julai macam tu tahun lepas. Saya dah nyatakan 2 tahun. Tahun 2021 kalau tak silap, 2021 lah, 2021 saya dah cakap tentang perkara ini. Saya kata Perhimpunan Agung UMNO akan ada, Perhimpunan Agung UMNO akan ada, Perhimpunan UMNO akan berlangsung. Tapi pada waktu dan ketika itu, Zahid tahu kalau dia bertanding dia akan kalah. Kenapa dia kalah? Semua lawan dia yang nak merebut jawatan presiden pada ketika itu memegang jawatan tertinggi. Sama ada menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya. So mereka ada dana, mereka ada kedudukan, mereka ada pengaruh. Kalau lawan, confirm kalah. Dan itu merupakan basis kepada kenapa PN tak nak bagi dekat Zahid, sebab diorang memang nak gantikan dengan golongan yang saya sebut itu, geng Hishamuddin. Geng Hishamuddin. Alright. So akhirnya tak berlaku pemilihan parti, diorang minta tunda. So tunda dapat pada Disember 2022. Sepatutnya hari terakhir, tarikh terakhir pemilihan parti adalah Disember 2022. Itu kesilapan pertama. Sepatutnya Hamzah Zainuddin tak benarkan tarikh tersebut. Sepatutnya Hamzah kena batalkan UMNO. Tapi isu dia, kalau dia batalkan UMNO, kerajaan akan tumbang. So dia dalam dilema pada waktu itu. Kalau dia batalkan UMNO, kerajaan akan tumbang, confirm akan tumbang. So dia masih dalam keadaan itu. Okay. So akhirnya apa yang Hamzah buat, yang ini kesilapan kedua terbesar. Dia keluar satu surat mengatakan dibenarkan UMNO mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas PRU. Tempoh dah habis. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap 3 tahun pemilihan parti perlu diadakan. Mana-mana parti. Kalau mereka nak extend, dia boleh extend 18 bulan sahaja. Lepas 18 bulan, maksimum itu kena buat pemilihan parti. UMNO dah lepas 18 bulan. Hamzah Zainuddin bagi satu surat, kata yes, boleh lepas PRU, 6 bulan lepas PRU. Dia bagi blank check dengan UMNO. Kenapa? 2 sebab. Sebab pertama, pada waktu itu dia ingat bahawa mereka akan menang PRU. Sebab kalau dia nak batalkan UMNO, susah. Kan? Dia akan menang PRU dengan cara macam mana? Dengan cara majoriti yang besar dan UMNO akan tumpang dia. So dia orang fikir dalam perancangan dia akan menang. Malah PN sendiri mengatakan dia orang confident dia menang lebih kurang 115 ke 120. 115 tak besar, tetapi UMNO akan menang lebih kurang 10 ke 15 dan UMNO akan menyertai mereka membentuk kerajaan. That's how confident dia were. And pada waktu itu mereka akan masuk lawan Zahid akan tumbang, orang yang pro bersatu akan memegang UMNO, the rest is happily ever after. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi dia confident. Yang kedua, dia confident bila dia menang nanti, itu bawa poin saya kedua, bahawa mereka geng-geng Hishamuddin yang sewaktu dengannya akan masuk ke dalam UMNO, memegang jawatan dan tampuk tertinggi. Itu yang dia orang confident. They were so confident about that. And that is why kenapa Hamzah Zainuddin benarkan tundaan tersebut. Again, Section 5 memberi kuasa yang amat luas kepada menteri KDN untuk nak buat apa saja. Even dah luar daripada perlembagaan UMNO pun dia boleh bagi. Okay, kita kena faham situasi sekarang ini. Now, bila tak berlaku, ini kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Perancangan mereka tak berjaya nak. Sebenarnya kalau Hamzah bijak sikit hari itu, dia haramkan je lah UMNO. Kalau dia bijak sikit hari itu, dia haramkan UMNO. Lepas tu geng-geng UMNO lain tu buka UMNO baru. Dan dia hanya benarkan UMNO yang dibuka oleh UMNO baru tu yang diterima, yang lain semua tak boleh. Dan ini bukan tak pernah berlaku. UMNO pernah diharamkan daripada tahun 1980-an, 88 kata silap saya, dan menghadir buat UMNO baru. UMNO sekarang ini bukan UMNO 1946.
UMNO sekarang ini adalah UMNO baru. UMNO sekarang ini adalah UMNO baru. Dan Hamzah tahu permainan dia ingat dia boleh menang tu yang pertama. Hamzah sayang UMNO. Bukan Hamzah sayang UMNO. Hamzah tak sayang UMNO. Tapi Hamzah perlukan UMNO, geng-geng yang mana akan pro kepada bersatu. Sebab dia tahu dia boleh menang. Mengikut perangkaan PN, mereka boleh menang PRU. Tetapi majoriti tak cukup besar. So mereka masih perlukan beberapa UMNO yang mereka confident boleh menang. Dan kalau pada waktu itu Hamzah batalkan UMNO, boleh sebenarnya. Kerana dah lepas 18 bulan, boleh. UMNO tak berjaya melakukan, dia tak keluarkan surat itu, UMNO terbatal, sepatutnya Menteri lah, Perdana Menteri lah pada itu, Ismail Sabri. Tapi kita akan jadi negara di mana Perdana Menteri tak ada parti. Menarik ke? So dia boleh buat UMNO baru, tak ada isu, boleh. UMNO baru lagi. UMNO baru dah ada dah nama tu. UMNO baru tu nama UMNO sekarang. So dia boleh buat UMNO baru lagi ke whatever lah nama. Itu kesilapan besar Hamzah. Dan dengan kesilapan itu, it cost them, menyebabkan dia orang dah terciduk dah. Lepas ini tuan-tuan, kalau UMNO main betul dengan pembuangan geng-geng yang anti Zahid ni, UMNO ada kemungkinan boleh bangkit balik. Menentang bersatulah. Kalau nak menentang Pakatan Harapan, itu cerita lain. Tapi untuk menentang bersatu, UMNO ada peluang. Kalau dia pandai ambil peluang itu. Tapi melihat kepada Zahid sekarang ni, saya nampak dia pandai ambil peluang. Okay, katakanlah Zahid dia dapati bersalah nanti kita kena ingat timbalan dia adalah Tok Mat. So bila Presiden letak jawatan or whatever reason, timbalan akan naik. Itu jelas. So still kedudukan kerajaan ini masih kekal. So sebab itu saya tanya, bila ada orang tanya, is kerajaan akan tumbang sebab Hadi cakap macam tu. Korang tengok tak interview Hadi tu tuan-tuan? Saya tak tahulah. Bila saya tengok interview tu kan, tuan-tuan tengok mata dia macam tu, saya rasa macam ini high ke apa? Saya tak tahulah kan. Saya tengok macam bukan ni. Hey. Pertahankan kenyataan berhubung ramalan bahawa kerajaan penyokong kerajaan. Saya tengok cari video yang dicakap dekat luar tu mana. Apalah, tuan-tuan cari sendirilah. Kan? Dia tak nyatakan. So saya tak nampak sebenarnya. Sebab anti lompat parti, atak kita lompat parti. Dan ada juga yang persoalkan gitu kan pasal 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri Penang yang dah kena buang sebab parti lompat parti. Dia kata tak adil dan sebagainya. Untuk makluman, akta anti lompat parti ni Penang dah ada lama. Dia ada 2 negeri yang ada, Penang dengan Kelantan. Dan sewaktu Hafif dan The Gang masa tu lompat daripada PKR ke Bersatu, Penang dah implement dah masa tu tahun 2020. Tapi tak berjaya sebab Federal Constitution tidak membenarkan. So bila akta itu dah diluluskan, dia retrospektif. Dia boleh undur balik. So dia undur balik kepada keputusan awal, maka mereka jatuh. Itu je jawapan dia. So bukan kejam, bukan tak adil, dia pun tahu sebab dan akibat. Mereka tahu lompat parti itu dah ada lama di Pulau Pinang. Mereka tahu sendiri. And they were aware of it. Jangan kata dia orang tak aware. Memang dah aware. Memang dah aware. Jadi itu yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Dan disebabkan, 10,000 tengok online ni. Terima kasih. Kan? Benda ni yang kita kena faham tuan-tuan. Kalau kita tak faham benda ni, kenapa peluang yang saya balik pada cerita Hamzah Zainuddin tadi. Peluang yang ada pada Hamzah pada ketika masa dia jadi menteri itu, dia telah sia-siakan. Dan dengan mensia-siakan usaha tersebut, saya sukar nak nampak lepas ni Perikatan Nasional ni boleh maju ke hadapan lah.
Kan dia boleh buat lah TikTok sana, TikTok sini, tapi PAS mungkin boleh kekal, tapi Bersatu saya tak boleh nampak future Bersatu selepas ini. Selepas ketiadaan Hamzah Zainuddin, ketiadaan Muhyiddin Yassin, Hamzah kita tak tahu apa nasib dia, kita tengok lepas ni. Yang lain tu pun agak sukar lah untuk dia nak nak mengekalkan Bersatu yang ada sekarang. Okey. Terima kasih Walargon dan Walaon yang terus komen. Hashtag Walargon tuan-tuan. Hashtag Walargon. Yes. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Terima kasih yang ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube dan juga Facebook. InsyaAllah sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.